Yo, what's up G's? Kita kembali lagi. Disclaimer, abaikan video ni kalau hang seorang yang claustrophobic, sebab jalan cerita, footage dalam video ni banyak melibatkan ruang-ruang yang sempit. So, video kali ni aku nak cerita tentang satu insiden yang berlaku tanpa diduga, melibatkan cavers ataupun nama lain dia spelunkus. Yang pada mulanya untuk celebrate holiday, tapi akhirnya bertukar ke tragedi lah. By the way, jangan lupa like, share, subscribe. Banyak lagi kisah-kisah menarik dalam poket ni. Let's get it. First, aku nak roger dulu lah apa maksud cavers dan spelunkus. Aku tak boleh setiap kali sebut perkataan spelunkus macam aku maki orang tu. Aku explain cara kampung lah, secara simple. Pernah dengar kan hikers ataupun hiking, geng-geng panjat bukit ni. Dekat Malaysia pun tak hilap aku ramai lah hikers. So cavers ni sebiji macam tu, tapi ia melibatkan gua, cave. Aku tak pasti pula gerakan cavers dekat Malaysia ni kan. Mungkin ada, mungkin tak ada aku. Apa cavers buat? Mereka jelajah gua, terokor gua, merentas gua, selit-selit di celahan batu, lorong-lorong gua, lubang-lubang gua. Basically menempuhi cabaran struktur gua. Apa pula spelunkus? Perkataan yang paling aku meluat nak sebut. Sama je menaknya, cuma ada sesetengah tempat yang guna term spelunkus. Selalunya kan, gua-gua ni dia dah ada track dia, dah ada map dia. Maksudnya dah pernah ada orang yang terokor gua tu dan keluar dengan selamat. Aku tak tahu lah, mungkin ada juga yang pilih gua random kan. Hati keras aku. So dah tahu apa tu cavers ataupun caving. Jom kita dive deep dalam insiden yang berat ni. The Nati Pati Cave ataupun Gua Nati Pati telah diteroka pada tahun 1960. Sangat terkenal dengan laluan dia yang mencabar, sempit, curam, complicated lah. Walaupun mencabar gua ni sangat digemari oleh caver-caver beginner, amatur, test drive kemampuan diri untuk caving. Katanya 5,000 ke 25,000 pengunjung juga dalam setahun. Dan banyak insiden yang terjadi sejak 1999 hingga 2004. Dan insiden-insiden ni melibatkan high profile rescue mission. Ramai dah yang pernah tersangkut stuck dalam laluan gua tu kan. Ada satu kes tu melibatkan seorang lelaki berumur 23 tahun di mana dia stuck selama 7 jam sebelum diselamatkan. Satu lagi kes melibatkan seorang remaja stuck secara terbalik semalaman. Tapi semua insiden ni berjaya diselamatkan lah. Tak ada yang meragut nyawa lagi. Disebabkan kes-kes yang bahaya ni pihak berkuasa keluar statement lah. Katanya Nati Pati Cave bakal ditutup mungkin dalam perbincangan. Dan pada masa yang sama, Nati Pati Cave telah dipagarkan, tak mau bagi orang masuk secara haram. Dan hal ini menyebabkan benda ni menyebabkan ramai cavers yang mogok Mereka hentam atas idea penutupan ni. Katanya tak adil untuk cavers tegar. Lagipun setakat ni mana ada kes kematian. Biasa tu start nama pun caving, baru mencabar. Mereka kata mereka hentam punya hentam. Nati Pati Cave tetap akan ditutup. Pada September 2007, The Nati Pati Cave were officially closed for public. Tak ada orang yang boleh caving dekat situ dah. Team management masa tu pun kena angkat kaki gerak. Tapi tak lama lepas tu, semasa gua tu ditutup dan kosong, ada volunteer management team yang baru Depa test drive gua tu sekali lagi. Aku rasa mungkin depa nak reroute balik nak ubah map dengan management plan yang baru. Nak pertingkatkan lagi tahap keselamatan di Nati Pati Cave. Ni cubaan yang terakhir Kalau kata ada orang stuck lagi lepas ni, insyaAllah gua tu akan ditutup selamanya. Tiba-tiba pada March 2009, Nati Pati Cave reopen, kembali dibuka, mungkin sebab demand yang tinggi. Tapi kali ni kalau para cavers nak terokor gua tu, mereka kena apply permit 21 hari sebelum tarikh nak terokor tu. Semua kena setuju dengan peraturan, dengan safeguarding procedure, iaitu dalam satu group tu wajib ada at least 2 orang yang berpengalaman dalam caving, mengaving
Pada 24 November 2009, seorang lelaki yang bernama John Jones berumur 26 tahun. Dia merupakan medical student. John bersama dengan bini dia, Emily Jones, dan seorang lagi iaitu anak perempuan dia. Mereka balik ke kampung halaman lah, di Utah untuk celebrate holiday lah. Dan masa dekat kampung lah, mereka jumpa lah kawan-kawan kampung, saudara mara kampung, serta adik dia iaitu Josh Jones. So Josh dengan John bersama 10 lagi orang yang merupakan family members dan kawan-kawan lah, set satu trip ke Nati Pati Cave yang berhampiran dengan rumah John dekat kampung. Kan prosedur baru wajib ada 2 orang yang berpengalaman lah. So dalam grup John ni dah ada dah 2 orang yang berpengalaman, tak lain tak bukan John dan adik dia Josh. Bila dah cukup syarat, grup ni di approve untuk teroka gua tu lah. Masalahnya, walaupun depa ni experience cavers, kira depa kerap caving lah dulu, tapi sebenarnya kan depa dah lama dah tak teroka gua. Last depa caving pun dah beberapa tahun lepas lah. Dan depa tak pernah pun teroka Nati Pati Cave lagi. Banyak teroka gua-gua lain lah sekitar Utah kan. So lah ni semua orang excited, tak sabar nak caving. So grup ni pun bergerak untuk ke Nati Pati Cave. Kalau ikut jadual dia, depa akan masuk gua dalam pukul 8 malam lah. Aku rasa mungkin depa confident lah caving malam lah. 1 jam yang pertama semua masih smooth, tak ada masalah, semua enjoy explore gua tu. Kalau tengok map lah, Nati Pati Cave ni track dia panjang tau. Dia ada ruang, hang kena go through lubang, lorong sempit, lubang sempit, selit-selit. Bila dah sampai ke ruang kedua, begitulah seterusnya. Perjalanan berpandu kepada map lah. Setiap ruang-ruang hentian tu lah, ada nama-nama dia yang tersendiri lah. Dan ketika ni John dan grup dia sampai ke satu ruang yang paling luas lah dekat situ. Dan masa ni lah John, Josh dan beberapa lagi kawan yang lain lah, mereka lawan cabak tau. Macam buat challenge lah, siapa yang berani lalu ke lubang yang sempit tu untuk ke ruang yang seterusnya. Sebab untuk ke ruang yang seterusnya, jalan dia mencabar gila. Ada yang anggap macam tak logik lah kalau manusia dewasa nak lalu situ lah. Laluan ataupun lubang tu sempit gila, sendat badan cukup-cukup lah. John sebagai caver berpengalaman, on lah. Bukan setakat on, dia nak pergi dulu. John perlu selit melalui laluan ataupun lubang tu untuk sampai ke ruang yang seterusnya, di mana kapasiti maksimum ruang tu hanya untuk 2 orang je. Walaupun dah ada beberapa orang yang stuck dekat laluan tu lah, tapi John dia macam tak risau lah. Dia yakin dia boleh. Dia pun masuk ke laluan tu. Bila dia masuk, mungkin dalam tu ada simpan 3 ke, ada lubang kat kiri, ada laluan kat kanan lah. Jadi ini menyebabkan John tersilap pilih jalan tau. Dia masuk ke laluan yang tak sepatutnya. Struktur laluan yang dia pilih tu lah, daripada luas makin sempit, makin sempit, makin sempit, dan dia akan luas balik. So masa John tengah berusaha untuk go through lubang tu, laluan makin sempit, sempit gila sampai John tak boleh nak patah balik tau. Dia susah nak reverse. Dah lah dia tengah menerak tangan kat depan lah, kepala dulu lah. Tiba-tiba dekat depan tu dia ada nampak satu ruang yang agak luas lah. So dia pun menuju pi ke ruang tu dengan harapan dia boleh reverse, dia boleh patah balik, dia boleh U-turn. Tapi malang tak berbau. John yang tengah menerak merangkak kepala dulu. Sampai je dekat ruang yang luas tu, rupa-rupanya situ macam curam lah. John terus tergelosok jatuh. Cara aku explain ni, John dia terus melonsok jatuh ke situ lah. Situ dia curam gila kan. Dia jatuh, dia stuck dekat ruang yang sempit kat bawah tu. Masa ni lah John stuck. Bukan Tony Stark, tapi John stuck. Masalahnya dia stuck secara terbalik, kepala ke bawah, kaki ke atas, tersangkut dan tergantung kat situ. Dia try buat macam-macam lah, tapi tak boleh tau. So dia pun jerit lah, panggil adik dia Josh. Josh cari punya cari. Tiba-tiba dia nampak John. Lepas tu dia try lah selamatkan John lah. Dia tarik John, tak boleh. Dia tarik John, fail. Tarik kali lagi, fail. Situasi ni serius gila. Abang dia tengah terbalik, stuck, kepala kat bawah. Dah lah dalam gua, ruang tertutup lah, susah nak bernafas, stuck dekat tempat yang sempit, ketat. Lepas tu yang paling aku tak boleh nak bayang lah, tangan dia di sisi dia tak boleh nak guna lah, tangan tu tak boleh gerak. Josh tak tahu nak buat apa. So dia alert kawan-kawan yang lain, suruh tunggu dekat dengan John, dan dia keluar daripada gua untuk cari pasukan penyelamat. Beberapa pasukan penyelamat on the way, tapi ada seorang wanita ni, dia local people lah. Dia ni macam volunteer kes-kes kecemasan
dekat gua tu lah. Disebabkan rumah dia dekat lah, dia sampai dulu seorang diri. Tu pun setelah 3 jam. Maknanya dah 3 jam dah John duduk terbalik tu lah. So Suzy masuk, dia pun try lah buat buat ni lah. Tapi semua fail. Suzy pun dah buntu. Sambil dia fikir tu, dia keluar gua lah. Tiba-tiba dia dah nampak banyak pasukan penyelamat dah sampai tau. Lebih kurang 30 orang. Dan juga anak bini John, mereka dah sampai. Tunggu John dekat luar lah. Pasukan penyelamat ni pantau lah keadaan dulu lah. Lepas tu mereka tengok keadaan macam rumit tau. Pasukan penyelamat pun pening. Mereka mesyuarat, bincang, brainstorm idea-idea, plan-plan menyelamat ni. Semua cara yang ada dalam kepala ni sebenarnya membahayakan John dan membahayakan pasukan penyelamat juga lah. Sebab tu lah mereka pening gila lah. Sebab mereka kena selamatkan John secepat mungkin lah. Dia tengah terbalik kan, darah boleh turun sebelum organ-organ dia gagal berfungsi. Akhirnya mereka pakai sistem puli lah. Ikat tali dekat kaki John, pacok paku untuk pegang tali tu, tarik. Mereka tarik pelan-pelan lah, takut kot patah kaki ke apa kan. So dah separuh jalan lah mereka tarik John. John pun dah terkeluar dah sikit. Mereka rehat, tarik nafas, masuk je tarikan keempat, jahanam. Sistem puli tu fail dan menyebabkan John kembali terjatuh ke tempat yang dia start tadi tu. Fail sebab paku-paku yang mereka pacok dekat dinding gua tu kan tercabut tau. Dan dalam masa yang sama ada sepihan dinding gua tu jatuh, timpa penyelamat yang paling depan sekali lah, pengsan. Dah jadi satu masalah pula. Tukar penyelamat pula. Penyelamat kedua masuk, dia berjaya ikat tali dekat pinggang John. Tapi tak tahu lah keadaan masa tu macam mana. Penyelamat dua pun tersangkut, stuck. So mereka reset balik. Penyelamat ketiga masuk guna cara lain. Dia tebuk dinding gua, tapi masih gagal juga lah. Dan masa ni dah berapa belas jam dah misi penyelamat ni tau. Semua orang dah start penat lah. Tiba-tiba kan nafas John makin pelan tau. Dia masih hidup tapi tak ada respon daripada John. Dan akhirnya pada 25 November 2009 jam 11.56 malam, John telah disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Law ni daripada misi menyelamat John dah jadi misi menyelamat mayat John. Masalah dia kan rumit tau, susah dan bahaya untuk John, untuk pasukan penyelamat tau. Sebenarnya dia memerlukan tenaga yang ramai lah, perlukan banyak tangan. Tapi ruang tu sempit sangat tau. Pasukan penyelamat terpaksa masuk one by one tau. Beratok. Sedih gila weh. Sebab last sekali mayat John terpaksa ditinggalkan di Nati Pati Cave selamanya. Pintu gua tu telah ditutup seal rapat guna simen, konkrit. Memang tak boleh nak buat apa. Structure gua tu yang menyebabkan misi menyelamat kali ni lain sikit, susah gila. So John di situ selamanya. The Nati Pati Cave yang asalnya tempat cavers beraksi akhirnya menjadi kubur seorang caver iaitu John Jones. Siapa yang tengah tengok video ni lah, try imagine tengok. Kita stuck dalam laluan yang sendak dengan badan, secara terbalik pula. Kepala di bawah, kaki kat atas, tangan tersepit dekat sisi, tak boleh bergerak. Tahu pula anak bini tengah tunggu kat luar gua lah. So takat tu je untuk video kali ni. Kalau suka dengan kisah-kisah dalam local entertainment, boleh tekan like, share, subscribe. Kalau ada idea kisah-kisah yang menarik bagi hang, boleh Roger dekat komen. Tak ada apa-apa dah kot. Gerak lu.